Maka minta begitu dulu kepada Allah, kemudian baru minta kepada makhluk. Jadi kalau kita pergi minta terus kepada makhluk, sampai di depan dia kata, tolong angkat barang ni, Sat. Tolong angkat barang berat ni. Tolong bantu saya, tak? Adakah itu dikira sebagai benda yang dilarang pada waktu tersebut? Tak, tidak dilarang. Itu boleh kita minta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak perlu kita sebut waktu tu, saya meminta kepada Allah, agar melembutkan hati kamu, menolong saya untuk mengangkat barang ni. Tak perlu banyak-banyak. Nak minta tolong dia. Nak abang kata, saya sebenarnya minta kepada Allah agar melembutkan hati kamu, membantu saya mengangkat barang ni dan memudahkan urusan saya. Pergi kat tukang jahit pula, saya meminta kepada Allah agar melembutkan hati kamu, agar menjahit baju saya. Tak perlu panjang, pendek saja cukup dah, kerana jaratil adah. Adat Allah Ta'ala jadikan hamba itu juga boleh untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Tidak ada satu pekerjaan dalam alam ini melainkan kesemuanya min fi'lillahi subhanahu wa ta'ala, daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ni adat meminta. Macam mana nak minta tadi ni? Jadi kalau kita minta, contoh dengan sembuhkan penyakit, kita minta sembuhkan penyakit. Hakikat kita pergi kepada maqam para awliya dan meminta kepada doa di maqamnya para salihin dan seumpamanya, meminta kepada Allah. Cuma melalui wasilah, dan itu dituntut juga di dalam syarak, wabtaghu ilaihil wasilah, ada dalam syarak dan disebut dalam Al-Quran, dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi dan para salafus salih yang terdahulu dengan perbuatan tersebut, menunjukkan bahawa perkara tadi tidak bermasalah dan perkara tadi bukan syirik dan seumpamanya. Tamam? Itu. Wa yajuzu lil faqiri an yas'ala min ghairihi bi syuruti salasatin. Dan harus bagi seorang fakir, seorang yang miskin. Ni fakir di sini maksudnya miskin, bukan fakir dalam ilmu sufi. An yas'ala min ghairihi bi syuruti thalathatin, meminta kepada selainnya dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna ajizan 'anil kasbi. Jadi fakir boleh meminta tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, dia tidak mampu untuk kasb, untuk mencari kerja. Usahakan untuk cari kerja tadi. Yang kedua, wa alla yu'zil mas'ula, dia tidak menyakiti orang yang dia minta. Yang ketiga, wa alla yulihha alaihi, ay la yukarrira su'alah. Jadi dia tidak yulihha alaihi, maksudnya dia tidak mengulang-ulang permintaan. Ini 3 ni boleh, barulah boleh minta. Jadi kalau kata orang yang nak minta sedekah di tepi jalan, contohnya, dia kena mengaji. Cara nak minta pun kena mengaji juga. Ajmilu fit talab. Yang pertama, dia tak mampu nak kerja. Tu satu. Kita tak perlu nak hukum. Itu bukan kerja kita. Ini kerja fakir tu. Kita tak perlu nak menghukum pada fakir tadi. Kita kata, kamu bukan boleh kerja kah? Kenapa tak kerja? Ini bukan tugas kita tu. Adab kita dengan fuqara, bukan kita persoal dia macam tu. Tak perlu persoal dia. Dia nak minta tu, dia punya hak. Dan hak dia sendiri kena jaga adab dia dengan ketika dia nak minta. Adab dia, syarat dia 3 benda. Yang pertama, dia tak mampu kerja. Hak tu bagi dia. Kita tak perlu bersoal kat dia. Kerana kita bukan tahu masalah dia. Apa? Dia kalau nampak orang tu kaki tangan lengkap sekalipun, tak sebenarnya orang tu boleh kerja. Kalau tengah sihat pun kadang tak boleh kerja kalau kaki tangan lengkap. Sakit kencing mana? Tak larat. Sakit dia pula sakit tulang belakang. Tapi nampak duduk macam biasa, relax macam biasa. Tapi sakit tulang belakang rupanya. Dan doktor beritahu, kata kalau dia angkat benda-benda ataupun buat kerja lebih sikit, dia akan tulang dia rapuh, boleh mati tu. Dia boleh mati. Kan? Dia boleh mati. Kita bukan tahu masalah orang, dan bukan semua orang boleh cerita masalah dia. Jadi tak perlu kita nak kata, ni saya tengok tangan kamu lengkap, kaki kamu lengkap, nampak sihat, muda lagi, kenapa tak kerja? Kenapa nak kena minta sedekah? Tak malu kah? Itu bukan hak kita nak soalkan orang. Bukan hak kita untuk kita soal ke orang. Ni kita tak ada adab. Lepas tu kalau semua orang belajar adab, insya-Allah selesai masalah. Dan dia akan berbaik sangka dengan orang. Kamu tak mau bagi, sudah. Karena dia yang perlu jaga hak dia. Pada waktu tu adab dia kena jaga. Tu fuqara tu yang kena jaga hak dia. Apa dia yang pertama, memang dia tak boleh kerja. Dia minta tu, kita kata mungkin dia dah cukup syarat pertama. Kita bagi je lah. Dia dah cukup syarat pertama. Contohnya syarat dia apa dia? Dia tak boleh kerja. Yang kedua, dia tidak menyakitkan orang yang dia minta. Tak ada lah lagi, boleh tak tolong saya ni tak cukup duit.
saya ni perlu kepada ni sekian-sekian. Kemudian kita pun minta maaf. Lepas tu dia ambil batu penggai kita. Kata belagak naik belfire contohlah. Dia tengok kawan tu turun belfire, dia pun ni boleh ni. Tunggu pula depan bank. Alif Afif buat gelak Afif. Baling ayah dia belfire kan. Tarik cuk pun baling dekat kita. Ni tak boleh. Alla yu'zil mas'ul, dan dia tidak boleh menyakitkan sama ada dengan perasaan ataupun dengan jasmani. Tak boleh juga dia kata kedekut. Duit banyak saja. Berlagak. Tak perlu cakap macam tu. Diam saja, tak orang tu tak bagi. Selesai. Ni adab mas'ul. Adab as-sa'il, adabus sa'il, adabul faqir. Yang ketiga alla yuliha alaihi. Tak perlu ulang-ulang minta. Sekali saja cukup. Tak perlu mai lagi sekali lagi. Bolehlah tolong saya. Ni hak jenis duk buat selalu lah ni. Sampai tarik baju orang. Sampai mai ke tepi. Tak perlu macam tu. Ni adabnya fuqara tadi. Adab kita selesai. Adab kita apa dia? Tak perlu persoalkan kepada dia kenapa dia nak kena kutip sedekah. Tak ada kerja lain kan nak buat. Tak perlu nak buat macam tu. Kalau mengaji adab ni dengan sungguh-sungguh, insya-Allah kita akan rasa tenang, dan kita pun tak tahu siapa dia yang minta tadi. Senang. Kita tak tahu. Dan Allah Ta'ala hantar untuk uji kita boleh jadi. Bahkan Nabi Khidir hantar. Allah Ta'ala hantar Nabi Khidir. Lepas tu kata Maulana Syekh Ahmad Mamduh kepada saya, kalau kamu nak baik sangka dengan semua orang, anggap kata semua orang ni Nabi Khidir. InsyaAllah kamu baik sangka dengan orang. Anggap semuanya Khadir. Orang minta zakah tepi jalan, kita berbaik dengan dia, baik sangka dengan dia, dan kita tak menyakitkan dia, dan kita anggap kata dia Nabi Khidir, insya-Allah kita akan diberi kebaikan oleh Allah. Tapi kalau kita biadab pada waktu tersebut, kita dah diharamkan dengan kebaikan yang banyak. Kadang-kadang kita terlupa dengan benda tu. Sebab tu kita kena beringat selalu, dan kita kena beramal benda ni sampai jadi darah daging kita. Darah daging kita dah tak sebut kata ke orang fuqara. Darah daging kita dah, kalau kata kita jumpa tak boleh bagi, kita akan cakap yang baik-baik, dan kita tak akan terlintas dalam hati kita benda yang buruk pada dia. Hatta kalau dia buruk sekalipun adab dia dengan kita pada waktu tersebut, kita tasamuh. Moga Allah Ta'ala ampunkan saya dan ampunkan dia. Itu je. Cukup. Tamam? Ramai orang yang diuji dengan macam tu. Yang datang para awliya Allah Ta'ala dan dilakukan sedemikian. Ada seorang wali, lalu di sebelah seorang yang sedang minta sedekah, kemudian dilihatnya orang tersebut, kemudian terlintas dalam hati dia, kaki tangannya cukup, kenapa tak kerja? Malam tu mimpi disumbat ke mulutnya dengan daging babi. Disumbat dalam mulutnya dengan daging babi. Dia tolak, tak mau, saya tak mau. Ini wali dia ni, macam nak sumbat mulut dengan daging babi. Ada orang ni kata, dan suara tu dengar satu suara dalam mimpi dia sebut, kamu menolak untuk makan daging babi, tapi kamu makan daging saudara kamu sendiri. Kamu mengumpat dia semalam. Kamu anggap kata dia ni tak ada kerja, tangan kaki lengkap, kenapa tak kerja? Kamu mengumpat sebenarnya. Dianggap sebagai seolah-olah mengumpat dalam hati dia, kerana dia ahlullah. Dia tak sepatutnya kamu lakukan seperti itu. Kerana apa yang tadi kamu umpati tadi tu juga wali Allah Ta'ala. Saudaranya tadi juga tu wali Allah Ta'ala. Maka tu kena hati-hati. Wa huwa liman yajidu, ini orang kata pula, bukan wali mengenal wali kah? Bukankah wali mengenal wali? Takkan dia tak kenal itu untuk wali? Ada orang kadang waktu ketika diangkat, ditarik oleh Allah pengetahuannya, masalahnya janganlah rigid sangat. Wali mengenal wali tu dipanggil tu aghlabiyah, ghalibnya wali mengenal wali. Dan kadang disebabkan kerana ketinggian kedudukan juga menyebabkan orang tak kenal seseorang. Jadi jadi jangan orang pegang, jangan dipanggil pembaris. Jangan pembaris sangat ketika membaca kalam para awliya. Wa huwa liman yajidu kifayata yaumin wa lailatin haramun. Ni adabnya lagi. Sesiapa yang nak meminta ni, kalau dah cukup dah keperluannya sehari semalam pada hari tersebut, maka haram dia meminta lagi pada hari itu. Ini tak ada. Banyak fuqara zaman lah yang kadang kutip sedekah ni, mereka tidak raikan akhlak ni. Kalau kita perhati balik, kalau di Mesir, kalau bagi sumbangan Nabi, kita tak kata apa lah, cuma pernah tengok lah, kira duit ni tepi jalan. Tebal pada duit kita lagi. Duit tebal pada duit kita lagi. Tebal. Kira duit macam nak masuk dalam bank.
Tamam. Tapi jangan sebab penglihatan kita dengan perkara tadi mengharamkan kita untuk memberikan kepada fuqara yang lain. Kerana orang tu tak sama dengan orang lain. Boleh jadi. Dan tadi pun ni sedikit ni tak apalah. Kita kalau kata sedikit, kalau kata kita tak mau bagi disebabkan kerana benda tadi, itu hak kita. Dan kemudian yang penting kita, orang panggil apa, kita ada kita punya tujuan kita tak bagi tadi. Kerana kita tak mau benda tadi berterusan berlaku. Itu niat bagus juga. Baik kalau orang yang bagi, jangan pula celah dia. Kerana dia bagi tadi, kerana dia berkata, saya tak pasti. Betul kan sedikit. Jadi saya bagi kerana saya tengok dia memerlukan, saya bagi. Kerana dia minta, saya bagi. Itu kata Maulana Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau, kalau seorang minta kepada kita untuk minta duit, maka tak bagi pun tak ada masalah. Kenapa? Kerana seorang tu kalau dia minta duit, kata, Tuan bagilah saya RM10. Kalau bagi macam tu, maknanya kemungkinan dia ada lagi RM10 dalam poket dia. Tapi dia nak juga RM10 lagi. Boleh jadi, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kalau dia minta duit. Tapi kalau dia minta makan, saya lapar. Yang tu kena bagi. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jangan bagi duit, bagi makan. Itu kita boleh tahu tengok dia nak makan ke tak. Dia minta saya lapar. Kalau dia minta saya nak duit, awak lapar ke? Tanya. Tak payah tanya. Kalau dia minta duit, okey tak apalah. Kita nak bagi, tak bagi, sudah. Tapi kalau kata saya lapar, tolong saya. Kata lapar, jom ikut saya. Saya nak pergi kedai makan. Jom, ambil makan apa nak makan, duduk makan. Macam tu. Dan banyak kita jumpa kadang-kadang, dah tak apa, bagi duit je tak apa, saya tak makan. Tu bohong. Tu pun bohong. Biasanya dia dah ada duit dalam poket. Kalau dia betul lapar, dia akan ikut orang tu pada waktu tu. Dan saya lapar, tolong saya. Jom, pergi kedai. Ambil nak makan apa? Nak ayak apa? Ambil. Sekali saya bayar. Faham tak? Tu insya-Allah dia tak tipu. Macam orang kita lah ni lah duk buat. Orang Melayu kita ni pun, orang bangsa apa ni, orang Malaysia ni pun bagus juga, kena pergi kedai mamak, jenis bayar apa? Dia bayar duit lebih tu. Dia bayar duit lebih untuk gelandangan. Dia beli, dia kata keep the change, duit lebih tu dia akan lekat dekat dinding. Dia ada tulis berapa ringgit yang dia dah bagi. Jadi kalau seorang yang fakir datang nak makan tak ada duit, dia boleh ambil kupon tu. RM10 contohnya. Dia ambil RM10 tu, dia boleh makan yang RM10. Lepas tu serah kepada tokoh kedai. Maksudnya dah ada orang bayar dah dulu. Ada orang dah bayar dah dulu ni, bila tapi dia tak tahulah. Orang tu dia buat jariah macam tu. Dia main kat kedai makan, dia akan bagi tahu kat kedai makan tadi, yang ni untuk siapa-siapa lepas ni. Yang tak cukup duit ke, yang fakir ke, yang lapar ke, dan seumpamanya. Kalau tengok ada budak-budak tak makan kat depan kedai, panggil dia masuk, ni ada dah senarai untuk, orang panggil bukan senarai, duit-duit yang telah dibayar yang boleh digunakan untuk belanja budak-budak tu pula, ataupun orang-orang yang kelaparan tadi. Ini akhlak yang mulia, yang sangat bagus, dan tu semoga diberikan kebaikan kepada yang melakukan sedemikian dan yang menunjukkan sunnah tersebut. Ada yang buat itu ramai. Banyak agak kedai-kedai, tak tahulah kok belah Kedah ni, tak pastilah kedai mana. Tapi kalau belah Kuala Lumpur ada yang buat macam tu. Moga diteruskan kok belah-belah sini pula. Dibuat macam tu, dan kita kata macam ni seronok lah orang-orang yang tak ada duit ni. Mereka pakat boleh main makan free. Kita tak duduk tempat tu, tak payah kata lah. Kalau kita duduk sekali kat tempat tu, kita tahu lah. Tak payah duduk kata apa. Sebab kita tak pernah diuji oleh Allah Ta'ala dengan apa yang diuji kepada mereka. Faham? Saya masuk mesyuarat mesyuarat zakat Kedah baru ni. Bila mesyuarat, ada diceritakan pada saya dalam mesyuarat kami itulah. Diceritakan CEO zakat Kedah cerita, ada asnaf zakat ni yang bulan Ramadan ni ayam pun tak makan. Tak ada duit nak beli ayam. Ini belah Kedah ni. Ada yang tak boleh duit nak beli ayam pun tak ada. Jadi sepanjang Ramadan tak beli ayam. Kerana tak ada duit nak makan ayam. Kita takkan tak pergi masjid pun ada buat moral apa semua lah ni apa semua. Bukan semua orang sama. Bukan semua orang sama. Ada orang dia jenis bab tu dia malu sikit nak makan. Dia ada ifah nafs. Ifatun nafs ni, dia tak mau nak waktu nak makan tu baru ada apa semua tadi. Dia pun mungkin duk kerja dan seumpamanya menyebabkan dia tak boleh nak main masjid selalu. Macam-macam uzur orang ni, macam-macam. Sebab tu yang penting baik sangka. Ada orang yang tak ada duit nak makan macam tu. Zakat Kedah
beberapa hari lagi akan bagi ayam. Ayam bismi itu, satu asnaf ni, satu rumah, untuk isi rumah 2 ekor ayam sebelum raya. 2 ekor ayam ada berapa ribu, ada 7,000 lebih ekor ayam untuk bagi kepada 3,000 keluarga, kan? Yang ada di beberapa daerah di Kedah ni akan diserahkan kepada mereka satu keluarga 2 ekor ayam. 2 ekor ayam tu harga kat 100,000. Kat 100,000. Jadi kalau nak menyumbang tu boleh tengok dalam page Zakat Kedah tu, ada tempat untuk sumbang ayam kepada fakir-fakir miskin yang ada di bahagian Kedah ni. Tu. Kalau kata apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang macam tu. Kita rasa ada kan? Ada. Kalau tidak tak buat ni. Memang ada. Tu jangan kita orang panggil apa? Persoalkan. Dan juga kalau tengok orang-orang miskin yang macam ni dan fuqara yang macam ni, tak perlu kita nak persoal banyak-banyak. Tapi tengok disebut ini hukum dia pula. Jadi orang fakir pun kena tahu hukum. Ini mengaji. Wa waliman yajidu kifayata yawmin wa lailatin haramun. Haram bagi dia meminta pada ketika dah cukup dah sehari semalam dia. Li khabari, dengan dalil hadis, man sa'ala syai'an wa 'indahu ma yughnihi, sesiapa yang meminta sesuatu sedangkan dia sudah ada yang yang mencukupkan dia, fa inna ma yastakthiru min jamri jahannam, sungguhnya telah membanyakkan dia akan batu-batu neraka jahannam. Jadi kalau dia minta lebih pada keperluan dia telah kumpulkan api neraka, batu-batu neraka pula. Jaga. Qal wa ma yughnihi, maka sahabat tanya, wa ma yughnihi, apa yang mencukupkan dia ya Rasulullah? Qala qadrun yughaddihi wa yu'ashihi, yakni qadar untuk dia makan pagi dan makan petang. Maksudnya sehari 2 kali makan mencukupi bagi dia, sudah memadai. Cukup makan tadi dengan makanan yang asasi lah. Janganlah pergi makan wagyu. Pagi wagyu, petang sirloin. Sirloin. Jenuh lah macam tu. Wagyu saja kat 100 lebih, hampir 300 pun ada. Lepas tu dia malam pula dia makan sirloin pula. Yang ni memang tak cukup lah, RM10. Tidak boleh makan saja dengan makanan sekadar siang RM10, malam RM10, dan sudah memadai contohnya untuk dia makan. Esok pula baru minta pula sedekah lagi lebih kurang RM20, hanya sekadar untuk makan sajalah. Bukan untuk kaya maksud dia. Kalau lebih pada tu, yang cukup untuk sehari semalam dia, maka hukumnya haram. Wa hukiya, dihikayatkan anna sa'ilan ata Umar radhiyallahu ta'ala anhu faqal wa'tuhu. Ada seorang datang bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, lalu meminta kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar kata, wa'tuhu, beri kepada dia apa yang dia minta. Thumma nazara, kemudian Sayyidina Umar melihat, tengok balik. Fa idza tahta ibtihi mikhlatun mamlu'atu khubzan. Tengok di bawah ketiak dia ni ada bekas, dalam bekas tu penuh dengan roti. Faqala, maka kata Sayyidina Umar, lasta bisail, kamu bukan orang yang minta sedekah, bal tajir. Lasta bisailin bal tajirin, kamu bukan meminta, kamu ni peniaga sebenarnya. Dah dekat bawah ketiak tu, nak minta lagi. Summa alahu bidirrati darban. Kemudian Sayyidina Umar angkat tongkat ni, pukul ni, lari. Jadi maknanya Sayyidina Umar mengajar juga kepada kita, tengok balik keadaan ni. Ada orang ni kadang dia memang macam ni, otak peniaga. Di Mesir, Masya Allah, lagi hebat. Di Mesir, di depan makam Sayyidina Hussein, dia akan ada orang yang akan bawa roti banyak. Lepas tu dia akan mai kat kita. Alhamdulillah, tolong ni ramai orang nak makan ni, orang miskin nak makan ni. Ni roti ni kalau hang beli semua 20 kedai. Ada roti tu kalau beli balik, dia pergi ambil subsidi. Kita tahu lah berapa harga dia, RM2 je. Dia jual 20. 20 dia kata ni roti ni kalau hang beli. Jadi dia akan bagi makan kat orang-orang miskin sini. Kita bagi 20. Dia akan bagi ya. Dia akan bagi dekat fuqara-fuqara ni, bagi. Tapi ada juga yang jahat sikit, dia bagi tu semua geng dia. Dia bagi kat geng dia semua. Dia tak bagi kat semua fuqara. Dia bagi kat kawan dia. Saya kutip balik. Kutip balik, tak balik atas tu. Kutip kat orang lain pula, RM20 lagi. Kerja dia tu. Jenis ni tajir.
Dia tajil macam ni tak boleh tolong. Dia kena buat tak tahu. Dia kena reti jugalah, kena tahu jugalah. Tapi kalau kita nak bantu juga, kadang-kadang kita biarkan dan tutup mata saja, satu, dia akan jadi berleluasa. Yang kedua, tak ada masalah apa, kita akan diberi pahala ya Allah Ta'ala kerana dengan niat kita tadi. Tapi dia akan jadi berleluasa selepas tu. Tak faham? Baik. Lepas tu ada sebahagian yang kadang bila kita cerita pasal bab sumbangan dan sebagainya macam ni, bagi sedekah kepada orang yang mengikuti sumbangan dan seumpamanya di kedai-kedai makan, ada ramai kot kata tak kena ni sindiket ustaz apa semua sekali. Ya, kita faham dengan keadaan tu, cuma kurang-kurang kalau kita tidak memberi pun kita tidak mencaci. Itu je. Senang. Sebab saya pernah tengok depan mata, sedih lah. Orang ni kaki tak ada, minta sumbangan kat kedai makan. Satu meja ni makan bukan main lagi. InsyaAllah dengan kepala ikan, dengan apa semua sekali. Maksudnya ada duit lah. Kedai makan. Kawan ni main minta duduk kat tepi. Bantu tolong saya apa semua kali ni. Saya perlukan ni, gini. Kaki ni memang tak ada sungguh. Ni bukan kaki lipat bolang seluar ni. Tak. Ni memang kaki tak ada sungguh. Nampak je lah kaki tu memang tak ada. Putri. Minta sedekah. Saya sonok dia macam sembang dengan kayu tau. Kot lah nak bagi isyarat kita. Kami minta maaf. Apa silap. Moga Allah mudahkan urusan. Doa lah baik-baik. Kalau tak boleh nak bagi. Tapi masalah dia, kami tak ada apa. Ikan, kepala ikan lah. Kan? Kari kepala ikan lah. Kari kepala ikan, buat semua tadi. Tapi kami tak ada apa. Minta maaf. Sambil mulut duk suap. Kawan ni duk minta sumbangan. Buat tak tahu semua. Buat tak tahu. Allah. Macam bukan orang pula duk sembang dengan kita tadi. Cakap je lah. Apa masalah dia? Kalau kita tak mau bagi, apa tak mau bagi. Tak perlu nak orang bagi apa, nak buat akhlak yang macam tu. Ni buruk akhlak orang bagi. Sebab tu adab ni kalau ada pada semua benda akan jadi comel, akan jadi segak, akan jadi elok. Tak ada masalah pun kita cakap benda yang elok. Yang saya minta maaf. Itu je cukup. Kita pun yalah. Kita pun bukan tahu orang tu kenapa dia tak mau bagi. Mungkin dia tahu latar belakang orang tu ke apa ke semua, kita tak tahu. Macam tu. Dan kita tak nak bayang kalau tu keluarga kita. Atau kita nak bayang. Bayang tu kalau tu keluarga kita. Dan memang sungguh dia memerlukan waktu tu. Kita tengok bila minta tu orang buat tak layan. Saya tak nak bayang macam mana. Tu kata kita ni kalau kita nak tengok miskin macam mana kita nak rasa, kita kena pergi duduk di tempat dia. Maksudnya kita kena masukkan perasaan kita tadi, kalaulah kita berada di tempat tu, dia duduk di tempat kita. Agak-agak kalau tukar macam tu, kita jadi macam mana waktu kita minta dan orang buat tak layan kat kita. Kita akan tahu perasaan tadi bila mana kita meletakkan perasaan kita di tempat dia waktu tu. Faham? Dia tipu, dia apa semua tu, dia dengan Tuhan, dia dengan Allah Ta'ala. Dan kita tak akan disoal dengan penipuan dia tadi. Buktinya ada hadis dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari diceritakan seorang lelaki pada tengah malamnya keluar bagi sumbangan di Bani Israel. Cerita Bani Israel. Nabi SAW ceritakan kisah ni. Dibawa sumbangan, pergi bagi kepada seorang, dia letakkan. Esoknya orang pakat menyembang, pakat sembang habis semua. Ini hadis juga disebut, diambil oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, diletakkan dalam kitab beliau. Dalam Mukhtasar Imam Ibnu Abi Jamrah daripada kitab Sahih Bukhari. Jadi bila dibawa pergi kepada orang yang pertama ni, esok pagi orang pakat sembang. Satu kampung tu pakat sembang, satu negeri tu pakat sembang. Kata semalam ada seorang telah bagi kewangan yang banyak kepada seorang pelacur. Pelacur dia. Bagilah ke orang ni bagi kat pelacur, pakat sembang pula. Pelacur tu esok tu macam mana boleh orang tahu kata dia duit banyak tu, kerana yalah dia pun heran tengok duit dia banyak. Dan orang pun bila tanya balik, kata ada orang bagi kat dia semalam, tapi tak tahu siapa bagi. Jadi orang pun pakat cerita kata apa bagi kat pelacur. Dia dengar. Hak pemberi tu dengar. Dan di malam tu minta doa, ya Allah, kalaulah saya tersilap dalam bagi tadi, ampunkan saya, malam ni bagi lain pula. Ya, kalau ni bagi banyak lah orang baru sembang tu. Kalau bagi RM10 orang tak sembang. Kalau bagi zakat 1 dinar orang tak sembang. Ni bagi banyak yang orang sembang tu. Mungkin pelacur tu jadi terkaya terus disebabkan kerana dia bagi semalam tu. Lepas ni dia bagi pula hak kedua. Bagi hak kedua pula kena kat pencuri pula lah. Tu kawan tu pencuri. Dapat kat dia. Jadi orang pakat menyembang kata apa bagi kat pencuri. Kawan tu dah terkenal mencuri, bagi kat dia. Kaya pula tu dia. Kali dia pun minta ampun lagi dengan Allah, dan kemudian dia kata malam ni dia akan bagi lagi. Moga diterima amalan dia. Bagi pula yang ketiga kat orang kaya. Itu lagi hebat. Bagi kat orang kaya tu. Sumbangan silap serah kat orang kaya.
bagi ke orang kaya, dan orang sembang pula malam ketiga tu. Kata apa bagi ke orang kaya. Orang ni macam tu, dia sembang ya. Dia bagi tak? Dia tak bagi, dia sembang ya. Hak tu keadaannya. Keadaan tiga-tiga tu macam zaman lah, suka menyembang. Orang bagi, sembang. Orang ni apa pun, sembang. Dia kerja sembang. Hak tu kerja dia. Dia bukan nak membantu, dia akan menyembang. Malam tu dia bermimpi, dan katanya dalam riwayat sebut, kata dengar suara menyebut kepada dia, wahai fulan, amalan yang telah kamu berikan, sedekah yang kamu berikan tadi, moga diterima oleh Allah Ta'ala. Lelaki, perempuan pelacur yang kamu berikan tadi, moga dengan sebab pemberian tadi dia terkaya daripada melacur. Dia tidak melacur lagi selepas itu. Mana dia melacur kerana fakir, mana dia miskin, mana dia perlu kepada duit, maka dia terpaksa melacur contohnya. Maka kamu bagi tadi membantu dia untuk dia tidak lagi melacur. Yang kedua, orang yang miskin, orang yang pencuri tadi, moga terkaya dia daripada mencuri pada malam seterusnya. Dan yang ketiga, orang kaya tadi, moga dengan pemberian kamu tadi mengingatkan dia bahawa dia sepatutnya memberi, bukan menerima. Itu maksud semuanya ada faedah, dan amalan dia diterima oleh Allah. Diterima dah walaupun dia tersilap bagi. Contoh, walau dia tersilap bagi pun diterima. Itu dalil dia, hadis dalam Sahih Bukhari. Tamam. Wa yukrahu lil ghani maqbulu as-sadaqati. Makruh bagi orang kaya menerima sedekah, makruh. Wa kadza su'aluha walau bilisanil hali in alima ad-dafi'u halah. Tamam. Dan begitu juga memintanya. Menerima pun makruh, meminta makruh, walaupun dengan lisanul hal, walaupun dia tak minta dengan cara sebut saya nak, dia semua bagi macam isyarat lah. Dia buat tunjuk macam dia tu perlu dengan benda tadi. Ada makruh. In alimad dafi'un, ni sedekah sedekah ni. Sebab tu kalau kita orang panggil apa, tak bukan kita lah, macam mana bahasa dia, tak apa, tak beri contoh tu. Kata su'aluha walau bilisanil hali in alimad dafi'u halah. Kalau kata orang yang nak bagi tadi, nak bagi sedekah tadi ni, tahu keadaan orang kaya tadi. Walam yuzhir al-faqata li'akhdhiha walam yulihha walam yu'zi nafsahu walal mas'ula walam yulji'hu ila al-i'ta'i li haya'in minhu aw min ghairihi wa illa haruma alaihi. Tamam. Ini kalau kata orang yang kaya, makruh bagi dia menerima sedekah. Begitu juga meminta sedekah, walau dengan lisanil hal, walau dengan dia punya tunjuk ekspresi wajah dan seumpamanya tanpa menyebutkan. Kalau diketahui in alimad dafi'u halahu, orang yang nak memberi tadi tahu hal keadaan orang tadi. Walam yuzhir al-faqata li akhziha, dan jangan tunjukkan sangat, kata kita ni nak sangat ketika nak ambil tadi sedekah tu. Walam yulihha, dan dia tidak ilhah, nak berkali-kali, nak minta berkali-kali. Walam yu'zi nafsahu walal mas'ula, dan dia tidak menyakitkan dirinya dan juga orang yang dia minta. Walam yulji'hu ilal i'ta' li haya'in minhu, dan jangan sampai kita memaksa dia untuk memberi kerana malu dengan dia, atau min ghairihi, atau dengan selain daripada dia. Mungkin kerana orang ni nak bagi, terpaksa bagi disebabkan kerana malu dengan dia, ataupun malu dengan keluarga dia yang pernah bantu orang yang nak bagi tu kan. Jadi terpaksa bagi juga. Jadi semua keadaan ni makruh, tetap makruh diterima oleh orang kaya. Wa illa haruma alaihi, kalau tak kerana semua ni pula, haram bagi dia terima. Haram bagi dia terima sedekah, bukan sekat makruh, haram bagi dia terima sedekah. Wa wajaba raddu ma akhadahu, dan wajib dia kembalikan balik pada apa yang dia ambil. Di khabari, dengan khabar, man sa'ala amwalan nasi takatsuran, siapa yang meminta harta manusia dengan tujuan untuk membanyakkan hartanya, fa innama yas'alu jamra jahannam, kerana dia sungguhnya dia telah meminta api neraka Allah ataupun batu-batu neraka. Falyastaqilla minhu aw liyastakthira, hendaklah kamu mengurangkannya ataupun kamu membanyakkannya. Untuk apa? Nak banyakkan, silakan banyak, maksudnya banyak, kurangkan ataupun banyakkan, sila. Kamu nak kena kurangkan jamri jahannam, atau kamu nak banyakkan batu jahannam, silakan. Dalam tastahi fasna' ma syi'ta, tak malu kamu buat apa yang kamu nak buat. Itu maksudnya. Wa warada la tahillu sadaqatu li ghaniyin, dan riwayat sebut tidak halal sedekah kepada orang kaya. Wala lidhi mirratin kasril mim wa tashdidir ra,
ay quwwatin sawiyyin ay sahihin bihaitsu yaqdiru 'ala al-kasbi. Tidak halal sedekah kepada orang kaya dan juga kepada dhi mirrah ay dhi quwwah. Nah, iaitu orang yang ada kekuatan, iaitu yang sihat, yang mampu untuk melakukan kerjaan. Baik, macam mana nak faham hadis ni? Dah sebut dah tadi. Iaitu orang yang nak memberi tadi tahu hal keadaan dia. Kita tahu dia ni orang kampung kita, dia ni memang sihat pun. Dia ni memang sihat, tak biar bagi. Dia patutnya boleh kerja. Satu lagi, dia ni nampak memang tak sihat, tapi ni genetik pik, tak payah duk bagi. Ni kalau bagi dia takkan bagi kat mak dia. Dia bukan guna untuk dia makan, dia nak beli dadah. Yang ni tak bagi pun tak apa. Ini lebih membantu dia sebenarnya. Kalau kita bagi, kita membantu dia pula untuk dia buat maksiat, untuk dia buat benda-benda yang haram, dan dia boleh melakukan perkara yang buruk. Tamam? Dan macam-macam pula lah dia punya ahlullah ni, kadang dia punya pandangan macam-macam. Kadang dia bagi juga. Dia bagi juga, kau ni minta dekah dan tahu kata ni kaki dadah. Bagi juga duit kat dia. Kenapa? Kerana kurang-kurangnya dia tak buat benda jahat lepas ni dengan ambil duit orang pula. Dengan cara curi dan dengan membunuh, dengan pergi rampah duit orang dengan cara merompak dan juga meragut dan seumpamanya. Kalau dia minta macam tu, kita bagi depan mata nampak dia minta. Bagi kat dia. Cuma dia tak pau kan. Dia minta sambil pisau duk pegang tangan. RM10. Orang ni pau ni. Wa yanbaghi liman sa'ala al-makhluqin, dan hendaklah seorang yang minta kepada makhluk, alla ayyarahum kal ardi allati jara al-ma'u 'alayha. Hendaklah mereka melihat orang yang dia minta tadi seperti bumi yang keluar air daripadanya. Fa innaha la ta'thira laha fi ijra'ih. Dia tidak ada taksir ala al-ard lil ardi fi ijra'ih. Maksudnya yang memberi taksir pada bumi siapa dia? Allah, bukannya air tersebut. Air tadi hanya melalui sahaja di atas tanah tersebut bagi menyuburkan tanah. Yang menyuburkan hakikat siapa dia? Allah. Fala yamilu biqalbihi ilaihim, dan jangan hatinya cenderung kepada orang yang memberi tadi dengan maksud orang panggil apa, disegan atas ketika nak menegur ketika melakukan kesilapan pun tidak akan boleh menegur. Bal ilallahi azza wa jalla, bahkan dia hendaklah muyul hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Itu yang dituntut kepada kita untuk kita laksanakan. Baik. Seterusnya, fala yanbaghi lisyakhsi an yas'alallaha ta'ala an yughniyahu an khalqihi, dan tak sepatutnya bagi seorang makhluk tadi, seorang hamba tadi, seseorang tersebut berdoa kepada Allah untuk dikayakan dia daripada makhluk. Maksudnya, ya Allah, kayakan aku daripada meminta kepada makhluk. Kayakan aku daripada memohon pertolongan daripada mereka. Jangan macam tu. Ini tidak ada adab dalam doa. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a aliyan yaqul, Sayyidina Rasul mendengar Sayyidina Ali berdoa, Allahumma aghnina an khalqik. Sayyidina Ali pernah doa, ya Allah, kayakan kami daripada makhlukmu. Maka kata Nabi, la taqul hakadha, jangan sebut macam tu. Fa innal khalqa yahtaju ba'dhum ila ba'din. Kerana setiap makhluk memerlu satu sama lain. Kita tak boleh nafi benar tu. Lakin qul, tengok. Tapi katakan, kata Nabi, Allahumma aghnina an syirari khalqik. Tambah depan. Tengok Nabi ajar adabid doa, adab berdoa. Ya Allah, kayakan kami daripada makhlukmu yang jahat. Tu. Jangan minta kayakan daripada makhluk. Sekali kita terkaya hatta sekali dengan awliya, hatta dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, kerana mereka juga makhluk. Jadi kita seolah macam terkaya daripada mereka. Ini sombong. Ini sombong. Sama? Jadi kita nak mati, kita pesan pula ke orang, tu suruh baca Quran kat saya. Saya dah cukup dah. Saya dah buat dah amalan-amalan saya dah rasa cukup dah, tak payah baca lah Quran tahlil, betul suruh baca. Dia kata, oh kemah ni. Ni jenis ni kemah. Tak perlu sombong macam tu. Tak perlu nak sombong macam tu. Kalau kata ni, kita tak perlu nak tunjukkan sangat kita punya kewahabian tu kan. Cukup tu. Walakin qul Allahumma aghnina an syirari khalqi. Sebut kata, ya Allah, kayakan aku daripada makhluk-makhlukmu yang jahat. Qala man hum. Siapa mereka tadi? Siapa yang makhluk yang jahat ni? Kata Sayyidina Ali tanya kepada Nabi, qala alladhi idza u'tu mannu wa idza mana'u abu. Tengok. Dan siapa yang makhluk yang jahat ni? Iaitu yang kalau kamu beri kepada mereka, mereka akan mannu. Mereka akan memuliakan, memujimu. Itu sepatut mannu. Maksudnya mereka akan
orang panggil apa, baru buat baik dengan kita. Wa idza mana'u abu. Tapi kalau kita terhalang daripada memberi kebaikan kepada mereka, mereka akan mengaibkan kita. Mereka akan memalukan kita. Ni ada sikap orang macam ni. Waktu kita baik dengan dia, dia baik sungguh dengan kita. Bila kita tak setuju sikit dengan dia, dia punya perbincangan dengan kita lepas tu dah jadi macam kita ni musuh dia yang sejak daripada azali lagi. Dia tak ada adab dah. Dia keluar habis semua kata makian dan semua banyak. Orang macam ni tidak boleh jadi teman. Ingat, kalau kita ni jumpa orang macam ni tak boleh jadi teman. Saya kenal dia ni baik, tapi dalam Facebook tulis macam tu. Tak ada kawan banyak. Dia macam anjing tersepit. Waktu dia orang panggil apa? Waktu dia rasa dia boleh guna orang, dia akan buat baik. Tapi bila rasa dia tak boleh nak guna orang, ataupun dia tak boleh nak dapat keinginan yang dia inginkan, maka waktu tu dia akan sanggup buat apa saja untuk nak mengaibkan dan juga memalukan dan memaki hamun dan seumpamanya tu keluar daripada mulut dia. Ni adalah sikap dalaman dia. Atau ada orang kata dia tulis dia macam tu, dia tak macam tu pun. Dan itu daripada hati dia. Dan tu jiwa sikap dia sebenarnya. Kita ni dengan apa yang kita tulis tu. Kita ni dengan apa yang kita tulis. Kita dah baca ada hadis sebelum ni, cerita tentang pemuda yang bertemu dengan Imam Zunnun Al-Misri. Yang ketika mana Sayyidina Zunnun Al-Misri bagi salam dekat dia tak jawab. Kemudian dia tulis dekat tanah kan. Dia tulis kata, cakap ni kalau kata kita tahu apa yang kita akan kena dapat semua sekali. Imam Zunnun Al-Misri balas balik. Tulis pun sama juga. Mati terus. Dia tak kita tulis pun akan disoal juga nanti. Bukan kita cakap saja. Tu kamu tulis. Tulis pun disoal nanti. Mati. Menjerit mati pada waktu tu. Kerana takut dengan Allah. Wa sami'a Umar radhiyallahu ta'ala anhu rajulan yaqulu Allahumma aghnini 'anil nas. Ni. Sayyidina Umar pernah mendengar seorang lelaki berdoa, Allahumma aghnini 'anil nas, faqala, ya Allah kayakan aku daripada manusia. Terkayakan maksudnya aku tak minta lagi kepada orang, aku tak minta tolong kepada orang. Aku tak berhajat kepada orang. Itu maksudnya. Faqala, kata Sayyidina Umar, iyyaka tas'alal maut. Iyyaka tas'alal maut. Tas'alal mauta. Qul Allahumma aghnini 'an syirarin nas. Jaga-jaga kamu minta mati tu sebenarnya. Terkaya pada manusia, kamu mati ya. Tu kamu minta mati tu. Dia tak faham tu. Nak nampak lain sikit Zahid. Dia cukup misal kot. Dia macam orang panggil apa? Piramli baru nak Islam dia panggil. Iyyaka tas'al maut. Qul Allahumma aghnini 'an syirarin nas. Kata jangan minta macam tu. Minta Allahumma aghnini 'an syirarin nas. Ya Allah, kayakan aku atau terkayakan aku daripada manusia yang jahat. Wa idza sta'anta, yani insya-Allah pada malam ini kita sambung. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nanti kita akan baca. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita yang kedua.